Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Bayan lepas, terlepas. Ini semua salah Mahyadin yang tidak benar-benar mengutamakan PAS. Meskipun PAS melalui Setiausaha Agungnya Taqiyuddin Hasan sudah pun meminta maaf dan menyatakan parti itu tidak merestui tindakan menghalau Presiden Gerakan iaitu Dominic Lau dalam satu program kempen PN di Tasik Glogor 2 hari lalu, perbuatan mereka itu secara umumnya adalah suatu yang boleh difahami dan munasabah di sifatnya. Segala-galanya berpunca kerana ada ahli-ahli PAS tidak puas hati apabila Lau diletakkan bertanding di Dun Bayan Lepas, satu kawasan majoriti Melayu di Pulau Pinang pada PRN ini. Lau sendiri dikatakan memang mengidam kawasan tersebut kerana merasakan ia kawasan selamat dan mudah menang baginya. Gerakan adalah suatu parti pelbagai kaum yang didominasi oleh kaum Cina yang kedudukannya mirip seperti DAP. Maka kenapa gerakan sibuk nak bertanding di kawasan Melayu? Bukankah peranannya ialah untuk berlawan dengan DAP dan bertanding di kawasan Cina? Dengan komposisi pengundi Melayu di Bayan Lepas adalah kira-kira 65%, malah sejak kawasan berkenaan wujud pada tahun 1959 lagi, majoriti adunnya adalah Melayu kecuali pada PRU 7, 8 dan 9 ianya diwakili oleh wakil rakyat kaum Cina daripada gerakan, dan pada PRU 10 diwakili MCA. Memang logiknya kawasan itu wajar ditandingi wakil Melayu pada PRN kali ini. Dalam hal ini disebabkan PAS agak berpengaruh dan buat kerja di situ, maka PAS lah yang sepatutnya bertanding. Tambahan lagi, sejak PRU 11, 12, 13 dan 14, wakil rakyat yang terpilih adalah Melayu belaka. Kenapa sekarang PN mahu memberi kerusi itu kepada gerakan? Kenapa tidak dilecakkan calon Melayu di Bayan Lepas dan biarkan gerakan sebagai parti sebuah kaum yang didominasi oleh kaum Cina berlawan dengan DAP di kerusi-kerusi majoriti Cina? Apatah lagi, PH pun meletakkan calon Melayu dengan mempertaruhkan semula adun sedia ada, iaitu Azrul Mahazir Aziz mempertahankan kerusinya di Bayan Lepas. Jadi di mana logiknya PN memilih Lau diletakkan di Bayan Lepas? Tidak lain yang bersalah di sini ialah Mahyadin Mat Yassin selaku pengerusi PN yang gagal mempertahankan kepentingan Melayu dalam membuat keputusan. Sebaliknya, lebih memberi muka kepada gerakan yang didominasikan oleh kaum Cina membanding PAS. Kalau Mahyadin benar-benar mengutamakan PAS dan sedar kebangkitan gelombang hijau adalah penyumbang kepada kekuatan PN, perkara ini pasti boleh dielakkan. Kepada penyokong PAS di Bayan Lepas yang kecewa kerana kerusi itu diserahkan kepada gerakan, tak perlu rasanya ditunjuk ajar apa yang perlu dilakukan pada 12 Ogos nanti. Pokoknya jika Lau menang, bakal selama-lamanya selagi gerakan bersama PN, kerusi itu akan menjadi warisan turun-temurun buat mereka. Selama-lamanya lah juga PAS akan melopong dan melepas. Hanya jika Lau kalah sajalah yang boleh membuka peluang kepada PAS untuk memperoleh semula kerusi Bayan Lepas dalam PRU seterusnya pada 5 tahun akan datang. Ditulis oleh Sabudin Hussein, 4 Ogos 2023, diterbitkan di sabudin.com.net. Dan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya ramai orang sekarang ni mimpi di siang hari. Jangan mimpi Anwar akan jatuh pada bulan 8 ini. Kalau dengar ucapan-ucapan PN, pemimpin-pemimpin PN ketika kempen PRN sedang berlangsung sekarang ini, tiada lain yang paling popular yang keluar daripada mulut-mulut mereka ini adalah melainkan mereka menggembar-gemburkan Anwar Ibrahim kononnya akan jatuh pada bulan 8 Ogos ini. Daripada lah Mahyadin Yassin, Azmin Ali lah, Sanusi Madnor lah, dan sejumlah ramai lain lagi, itulah naratif yang sedang mereka bina sebagai kononnya jajaan agar pengundi di 6 negeri
memberi sokongan kepada PN pada 12 Ogos nanti. Paling syok bila dengar Mahyadin yang sebelum ini pernah dicop sebagai Perdana Menteri paling gagal dalam sejarah, antara lain kononnya menyebut dalam satu ucapannya, selepas PRN nanti melalui kemenangan yang dicapai oleh PN, maka Anwar akan jatuh kerana terbukti beliau tidak pandai mentadbir negara. Katanya, lucu juga bila seorang Perdana Menteri yang paling gagal dalam sejarah Malaysia berkata Anwar tak pandai mentadbir negara. Jadi, siapa yang pandai mentadbir negara? Mahyadin kah? Kenapa dia dicop sebagai Perdana Menteri paling gagal lalu dia pandai mentadbir negara? Apa kena mengena keputusan PRN dengan pandai atau tidak pandai Perdana Menteri dalam mentadbir negara? Apa kena mengenanya? Mahyadin selama 17 jadi Perdana Menteri yang dicop paling gagal sebelum ini. Adakah beliau pandai sangat mentadbir negara? Kemudian disebabkan para pemimpin PN tidak berhenti-henti bercakap Anwar akan jatuh pada bulan 8, iaitu selepas berakhirnya PRN pada 12 Ogos, ahli dan penyokong PN pun turut sama gairah lah menjajah naratif yang serupa. Mereka ni tak tahukah PRN dan PRU tu jauh bezanya? Bila berjumpa dengan kita, mereka mula sibuk bertanya, betulkah Anwar akan jatuh bulan 8 ini? Hairankan. Mereka yang nak jatuhkan Anwar, tapi mereka pula yang bertanya kepada kita, betulkah Anwar akan jatuh? Apakah tanda semua itu? Ini tidak lain tidak bukan hanya menunjukkan bahawa mereka sendiri tidak pasti sama ada Anwar akan jatuh atau tidak. Persoalannya, macam mana Anwar boleh jatuh atau boleh dijatuhkan selepas berakhirnya PRN nanti? Lucu. Berkurangkah majoriti 2/3 atau kedudukan 148 ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan daripada dulu yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, kerajaan perpaduan ini dan Anwar, katalah jika PN menang 4 atau 5 negeri pada PRN nanti, apa kena mengenanya dengan 148 ahli parlimen ini? Malah kalau ke-6 negeri sekalipun berjaya disapu bersih oleh PN, celah mana Anwar boleh tumbang kerananya? Pertama, PRN adalah bertujuan untuk membentuk kerajaan negeri, bukan menentukan jatuh bangun Perdana Menteri. Suara atau undi adun tidak laku di parlimen dan oleh itu tiada keputusan PRN yang boleh menyebabkan jatuhnya Anwar. Kedua, harus dipahami bahawa tiada peruntukan undang-undang atau untuk membuang seorang Perdana Menteri daripada jawatannya. Perdana Menteri hanya boleh dijatuhkan melalui usul undi tidak percaya di parlimen atau jika dia sendiri menjatuhkan diri dia dengan cara berundur diri atau meletak jawatan seperti yang dilakukan oleh Mahyadin sebelum ini. Selagi seorang Perdana Menteri itu tidak dijatuhkan melalui usul undi tidak percaya di parlimen atau beliau sendiri meletak jawatan, dia akan terus kekal sebagai Perdana Menteri sehinggalah parlimen dibubarkan. Ketiga, oleh sebab sekarang ini Akta Lompat Parti telah berkuat kuasa, ini bererti ahli parlimen tidak laku lagi untuk menjajah akuan bersumpah mereka bagi menyokong siapa. Semua ahli parlimen tertakluk kepada keputusan parti tentang arah tuju sokongan mereka. Begitupun jika ada usul undi tidak percaya dibentangkan di parlimen, ahli-ahli parlimen bebas memberikan sokongan mereka. Jadi, selepas PRN ini, apa sekalipun keputusan pilihan raya itu, sementara memang tidak mustahil untuk menjatuhkan Anwar sebagai Perdana Menteri, ia tetap memerlukan pembentangan usul undi tidak percaya di parlimen. Beranikah PN membawa usul tersebut? Atau sedia dan benar-benar beranikah Mahyadin yang ada kes mahkamah dan kini tergolong dalam kluster mahkamah, mahu membawa usul undi tidak percaya terhadap Anwar dan menunjukkan dirinya sebagai calon Perdana Menteri sekali lagi? Jika tiada yang berani membawa usul atau kalau bawa usul pun tapi tidak menang, bermakna Anwar akan kekal Perdana Menteri sehingga PRU 16 atau sehingga tahun 2027 akan datang. Ketika itu kira-kira 4 tahun dari sekarang, mana tahu entah-entah Mahyadin masuk penjara lebih dulu. Penyudahnya nanti jangankan di alam realiti, di dalam mimpi pun Anwar tetap tak berjaya dijatuhkan. Sabudin Hussein, 4 Ogos 2028, diterbitkan di sabudin.com.net. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.